اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 8, baris yang kelima daripada bawah. Surat 8 baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fasal yang kedua, ceraian yang kedua daripada 7 fasal, daripada 7 ceraian pada menyatakan telinga, pada menyatakan telinga. Fasal yang kedua, ceraian yang kedua daripada 7 ceraian pada membicarakan 7 anggota zahir yang wajib kita pelihara dan daripada perkara-perkara yang dilarang pada agama. Jadi dalam kitab yang pertama daripada 7 kitab, dalam kitab Penawar bagi Hati adalah pembicaraan berkaitan dengan 7 anggota zahir. Yang terdahulunya fasal yang pertama pada menyatakan berkaitan dengan mata. Kemudian fasal yang kedua ni pada menyatakan telinga, kemudian lidah, kaki, tangan, perut, kemaluan. Ada 7 anggota yang wajib kita pelihara, wajib kita jaga sebelum masuk pada pembicaraan kitab yang kedua, 10 sifat mazmumah. Kitab yang ketiga, 10 sifat mahmudah. Jadi sebelum membicarakan berkaitan dengan hati, pembicaraan terlebih dahulunya berkaitan dengan anggota-anggota yang zahir. Jadi fasal yang kedua ni pada menyatakan telinga, salah satu daripada anggota yang 7. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadi akan telinga oleh Allah Ta'ala bagi engkau, menjadi oleh Allah bagi engkau, manfaat bagi engkau. Tuhan menjadikan manfaat bagi engkau ni kerana beberapa faedah, kerana beberapa kegunaan yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Ketahui olehmu bahawa telinga itu, telinga ni bukan dikehendaki dengan apa tu, cuping telinga, bukan. Telinga pendengaran kita itulah. Telinga ni apa ni? Ni cuping telinga tau. Kita nak sininya sifat pendengaran yang Tuhan jadikan di gegendang telinga, panggil tak? Gegendang telinga. Jadi di gegendang telinga ni Allah jadikan deria deria dengar, apa? Dia ada deria kan, deria penglihatan, deria pendengaran, bukan gitu. Jadi deria pendengaran ni Tuhan jadikan di telinga kita. Bukan telinga ni cuping ni, bukan ni. Sebab di telinga kita Tuhan jadikan satu sifat
Yang mana apabila ada sifat pendengaran ni, kita dapat mendengar. Kita dapat mendengar. Sama jugalah di biji mata kita Allah Ta'ala letak deria penglihatan. Jadi apabila Allah letak deria penglihatan di biji mata kita, kita dapat melihat. Allah jadikan di lidah kita tu ni satu sifat yang mana bila ada sifat tu kita dapat berkata-kata, bukan semata-mata daging lidah. Kira-kiranya orang yang bisu, dia daging lidahnya ada, ke orang bisu hanya ada gigi saja, lidahnya tidak ada? Orang bisu ada lidah tak? Cuma ada orang katalah, wallahu alam, dia kata bezanya orang bisu ni lidah dia pendek. Betul? Tak tahu. Betul tak? Sebab saya pernah dengar dia kata orang bisu lidahnya pendek, tapi daging lidahnya ada. Tapi kenapa tidak dapat berkata-kata? Sebab Allah Ta'ala tidak letak sifat di anak lidah, di lidah tu. Hanya ada daging lidah saja. Ke di mana Allah Ta'ala jadikan boleh berkata-kata tu di mana? Di lidah tau. Hak ada kesah-kesah tu lah, hak diseksa, dikerak daging lidah tu kan, tak boleh cakap dah lah, kan gitu. Bukan drama kena kerak lidah, bukan tak boleh cakap dah tau. Jadi maknanya betul lah, di lidah tu Allah jadikan satu sifat. Satu sifat yang mana bila ada sifat tu di daging lidah, maka kita boleh berkata-kata. Samalah, Allah letak di biji mata satu sifat. Bila ada sifat tu, maka boleh melihat. Di gegendang telinga Allah jadikan satu sifat. Kita bicara tu sifat tu lah. Bukan semata-mata cuping telinga, bukan. Kalau dia kurang sedikit, cuping telinga dia ada kurang sedikit, pendengaran dia okey macam orang lain. Sebab Tuhan jadikan di gegendang tu satu sifat. Tapi kita maklumlah pegangan kitanya. Sama ada sifat pendengaran di telinga, sama ada sifat penglihatan di mata yang Tuhan letak, sama ada sifat kalam yang Tuhan letak, kalam lah kita panggil, sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita, sama ada sifat tenaga, sifat kudrah, rank tenaga yang Tuhan letak di tubuh badan kita. Itu semua makhluk Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Saat kita mendengar, Allah yang jadikan. Saat kita melihat, Allah yang jadikan. Saat kita berkata-kata, Allah yang jadikan. Saat kita menggerakkan tubuh badan kita, Allah yang menjadikan. Bukan sifat yang Tuhan letak di telinga, di mata, di lidah, di tubuh kita yang menjadikan. Sebab apa? Itu semua makhluk kejadian Allah. Makhluk kejadian Allah tak bekas sama sekali. Tapi ke mana pun kita sandar kepada sifat tu. Itu panggil apa? Sandar kepada hak zahir. Apabila ada sifat pendengaran di telinga, maka telinga kita pun dapat mendengar. Atau sandar kepada telinga kita dapat mendengar. Ini semua dipanggil isnad majazi, sandaran sementara kepada sifat yang Tuhan jadikan di telinga. Tapi hakiki pegangan kitanya, segala-galanya berlaku termasuk dapat mendengar adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cakap sandar kepada zahirnya, telinga, genggam telinganya comel, maka boleh boleh dengar dengan jelas. Tuhan jadikan di mata dia satu sifat yang mana dapat melihat dengan jelas, dengan nyata, tak ada kelabu-kelabu. Itu semua sandar kepada asbab zahir saja. Hakiki pegangan segala-galanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Satu kadang-kadang pelik, saya jarang-jarang membicarakan, tapi ada orang mengatakan bahawa selawat syifa. Tapi saya tak faham mana pak selawat sifat ni. Selawat sifat
ada orang mengatakan selawat syifa ni ada unsur kesyirikan kerana menyandarkan penyembuhan tu kepada Nabi SAW. Kerana menyandarkan penyembuhan kepada Nabi SAW. Ke begitu? Kita duduk dekat hospital ni. Nah, hari-hari orang duduk sandar sembuhkan doktor. Mana sekarang ni? Sihat dah. Oh, doktor. Kan kita? Boleh keluar dah. Sebab apa? Doktor. Boleh keluar dah. Sebab apa? Antibiotik. Bukan cakap gitu. Bukan cakap gitu. Doktor lah. Doktor fakar. Doktor tu buat begini, sembuh, sehat, segar balik. Itu semua sandar isnad majazi sahaja. Hakiki pegangan makhluk walaupun Nabi SAW tak bekah sama sekali. Kalau kata kerana menyandarkan kesembuhan kepada selawat atas Nabi, itu unsur kesyirikan, orang ni tak faham akidah. Orang ni tak faham akidah. Itu semua panggil sandar kepada asbab. Sandar pada asbab. Sandar pada asbab ni percakapan harian. Macam sandar kepada asbab zahir, berlakunya perkara yang mencari adat. Sandar kepada asbab zahirnya tungkat Nabi Musa alaihissalam. Begiang. Mari daripada mana ni? Mari daripada tungkat Nabi Musa alaihissalam. Apabila Nabi Musa alaihissalam pukul dengan tungkatnya, maka terbelahlah laut 12 jalan. Mari daripada mana? Bila mana memukul dengan tungkat. Tungkat dia bekah. Allah. Tu tungkat. Itu sandar pada asbab zahir. Ni kita pelik. Nak mudah nak mensyirikkan. Tapi sebenarnya orang yang mensyirikkan tu sendiri tak faham akidah. Pegangannya macam mana, percakapan isnad majazinya macam mana. Ini golongan-golongan yang tidak memahami akidah. Tapi golongan ni paling suka mensyirikkan orang. Paling suka mensyirikkan orang. Tidak beriman dengan ayat Quran lah. Kamu menuduh orang yang tidak beriman dengan ayat Quran tu, menuduh kekufuran tu. Kita tidak tuduh dia kafir, cuma kita kata tidak beriman dengan ayat Quran. Tidak beriman dengan ayat Quran, apa jadi laginya? Apa jadi kalau tidak beriman dengan ayat Quran? Kenapa tidak beriman dengan Quran? Kerana tidak berpegang Allah duduk atas arasy. Kerana Quran kata Allah duduk atas arasy. Quran kata ke akidah sesat kamu yang kata? Quran tidak kata. Tuhan kata istawa 'alal arsy. Quran kata istawa 'alal arsy. Istawa banyak makna. Apa maknanya? Duduklah. Kamu yang kata duduk. Dia bawa akidah yang terpesong. Akidah Tuhan duduk atas arasy. Tiba-tiba satu lagi terpesongnya, dia menuduh orang yang tidak berpegang Tuhan duduk, tidak beriman dengan ayat Quran. Jadi kira-kiranya hak beriman dengan Quran adalah orang yang berpegang dengan akidah yang salah, Tuhan duduk. Itu berpegang dengan Quran. Pegangannya salah. Kemudian sandar pada Al-Quran, kemudian memfitnah pula kepada jalanan akidah di Sunnah Jumaah sebagai tidak beriman dengan ayat Quran. Faham? Ni parah akidah akhir zaman, yang mana pegangan yang terpesong ni datang daripada agamawan yang ada title, yang ada kedudukan, yang diikuti oleh orang ramai. Pegangan dia terpesong, tiba mereka mengatakan itulah Quran kata Quran wahai. Itu akidah yang terpesong. Jadi kita sandar kepada telinga mendengar, samalah. Ini hanyalah isnad majazi. Sekarang ni Allah jadikan sifat pendengaran di telinga kita. Allah jadi ini kenapa ni? Kerana beberapa faedah
beberapa kegunaan yang bangsa dunia dan beberapa faedah, beberapa kegunaan yang bangsa akhirat. Ada guna untuk kehidupan atas dunia, ada guna untuk jadikan bekalan akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya, faedah telinga yang bangsa akhirat, bangsa ni makna nisbah, bangsa dunia, bangsa ni makna nisbah lah. Bukan bangsa dengan makna bangsa Melayu, bangsa Cina, bukan. Bangsa dunia ni makna faedah hak nisbah kepada dunia, ataupun cakap mana? Faedah hak peseng dunia ke mana? Bangsa ni bukan bangsa hak isi borang tu. Apa bangsa ditulis tepi tu? Kita pun tulis Melayu, kita tulis kan kita. Itu bangsa. Ini bangsa ni bukan tu ni. Nisbah tau. Nisbah. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia, yang nisbah dunia, mana bersedak-sedak dengan yang didengar. Bersedak-sedak dengan yang didengar. Yang ni suara yang didengar. Bersedak-sedak dengan suara ni. Kalau tak ada telinga, tak bunyi apa-apa. Pendengaran ni, dengar tu, dengar ni, dengar tu, dengar ni, sedap dengar, suka dengar. Itu faedah dunia. Ini kira hukum asal lah. Kira hukum asal. Tapi kalau dia ambil guna pendengaran dia, dengar bunyian apa semua tu, kalaulah bawa kepada berfikir kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tu jadi bekal akhirat. Ni kita cerita semata-mata hak asal. Hak asalnya dengar bunyi tu, dengar bunyi burung, dengar bunyi-bunyi yang macam-macam bunyi. Mana? Asyik dengar. Itu apa panggil apa tu? Guna peseng dunia, benda dunia. Tapi kalau dengar-dengar tu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi akhirat. Ini terkira asal. Dan menyampai dan menyampai ia telinga kepada memahamkan akan perkataan yang didengar. Jadi bila kita boleh dengar orang cakap apa-apa, kita boleh faham lah. Kalau telinga tak boleh dengar, nak faham mana? Kalau telinga berat pun kadang-kadang payah nak faham. Orang kata lain, dia faham lain. Kan gitu? Kita sebutnya lain, tapi dia fahamnya lain. Sebab apa? Sebab pendengaran dia jadi kurang. Tapi kalau pendengaran tu jelas, faedahnya apa? Boleh faham apa yang orang kata. Tu faedah dunia dia panggil. Boleh faham. Ini semata-mata ke dunia ni. Tapi kalau boleh faham perkara-perkara yang boleh kita ambil pengajaran, itu kira akhirat. Tapi ke semata-mata bila kita boleh mendengar, menyampaikan, bawa kepada kita faham segala perkataan yang didengar. Jadi apabila ada telinga, maka bawa kita boleh faham. Bawa kita boleh faham bila ada sifat pendengaran. Ini semua apa panggil apa? Percakapan isnad majazi. Semua percakapan isnad majazi. Jadi fahamnya Allah yang buat, bukan sabit kerana mendengar. Kalau tuan tak buat faham, dengar tak faham-faham. Bukan telinga tak jelas, telinga jelas molek, tapi orang lain dengar faham. Dia dengar tak faham. Dia faham kok lain. Dia balah pula dengan kawan hok faham tu. Dia faham salah. Sama-sama dengar. Sama-sama jelas. Tapi orang ni faham, orang ni tak faham. Tiba-tiba dia tak faham, dia faham pasal lain. Itu tunjukkan bahawa faham tu adalah perbuatan Allah. Tapi sini mana ni?
Apabila kita boleh mendengar, maka boleh faham segala perkataan yang didengar. Ini semua dipanggil percakapan isnad majazi, sandar kepada asbab. Lepas tu kata kalau bercakap sandar pada asbab tu salah, oh ni jeng lah. Jeng habis. Habis jeng. Quran pun sandar kepada asbab. Mimma tumbitul ar, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Quran kata daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi boleh bekas ke? Tumbuh-tumbuhan bumi yang buat ke? Allah. Tu Quran kata bumi. Khuliqa mimma indafik, dijadikan daripada air yang terpancar, air mani. Dijadikan daripada air mani. Dah Allah yang buat daripada tiada kepada ada, bukan daripada air mani. Itu zahir dipanggil. Sandar pada asbab zahir. Itu Quran. Hadis-hadis pun banyak. Oh, kalau kita memang sandar pada asbab zahir. Memang kita tauhid pun sandar pada asbab zahir. Kita fiqh, kita tasawuf, percakapan harian kita memang sandar pada asbab zahir. Tiba-tiba orang ajar salah, cakap sikit, cakap ni sandar pada asbab zahir. Sesak ni akidah musalah ni. Macam tadilah. Sandar penyembuhan kepada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua asbab zahir. Hakikinya semua perbuatan Allah. Memang jeng lah, memang tak faham akidah seumpama tu. Nah sini. Faham tak faham kitanya, mari mana? Mari daripada faedah dunia, kegunaan dunia, daripada telinga yang Allah jadikan untuk kita. Maka bila telinga kita Tuhan jadikan untuk kita, kita boleh faham. Kita boleh faham apa orang sampaikan kepada kita. Tapi hakikinya faham tak faham, semuanya mari daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau telinga tak jelas, tak faham kitanya. Telinga jelas pun kadang-kadang tak faham juga. Itu faedah hak dunia, hak Tuhan jadikan telinga kita tu. Dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran. Mendengar akan Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Quran. Sama ada dengar tu orang yang membaca Al-Quran, lepas tu timbullah pulanya. Kalau dengar rakaman, dengar rakaman. Kalau pakai zahir, mendengar akan Quran, boleh pahala lah. Asal bunyi Quran ni. Bunyi Quran tu orang hak baca direct, ataupun kita dengar daripada hak rakaman. Dengar Quran. Ke kan? Bukan kata dengar Quran syaratnya yang dibaca direct. Gitu dah. Dengar Quran. Sama ada orang baca ataupun dengar, dia punya rakaman-rakaman itulah. Dalam ni. Ni kan dalam apa? Kaset-kaset ada dah. CD. Ke CD pun tak ada kalau ni. Orang pakai ke apa ni? Kaset tak ada dah. CD tak ada juga ke apa? Orang buat dengar Quran dalam radio, dalam telefon ada CD saja. Panggil apa pula tu? Apa dah? Allah. Mana apa? Dengar boleh pahala. Itu faedah akhirat. Lepas tu kalau kita macam mana? Ya kalau kita membaca. Kita apabila membaca Al-Quran, sahihlah telinga kita dengar. Boleh nama kita membaca. Kalau kita telinga tak dengar, tidak dihukumkan membaca. Sekarang ni kita cerita dengar. Dengar akan Quran. Quran yang kita baca, memanglah kita dapat faedah lidah kerana membaca, kita dapat faedah telinga kerana mendengar, kita dapat faedah mata kerana melihat akan ayat-ayat Quran. Tapi untuk kata mendengar, memang mendengar. Apa dikatakan kita membaca Al-Quran.
Apa perkara sekalipun, apabila sebut kata membaca, zikir lisan, hak disunatkan kita membaca, syaratnya dengar di telinga. Boleh namakan kita membaca, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir lepas solat. Itu semua adalah bacaan-bacaan yang disunatkan selepas daripada solat. Bacaan-bacaan yang disunatkan lepas solat. Bila sebut kata bacaan-bacaan,